Hai, Assalamualaikum and selamat salam sejahtera. So hari ini kita akan sambung kepada uh, Electronics chapter yang ke-6 iaitu FET, Field Effect Transistor. So seperti mana yang kita tahu dan juga kita dah belajar pada kelas sebelum ini, untuk FET dia mempunyai dua biasing sama seperti BJT iaitu AC dan juga DC, direct current dan juga AC. Untuk DC, kita mempunyai 3 jenis circuits iaitu fixed bias, self bias dan juga voltage divider. Manakala untuk AC biasing mempunyai 3 bahagian jenis circuits iaitu common source, self bias dan juga voltage divider. Okay. Jadi untuk fixed bias kita dah lihat pada kelas sebelum ini. So pada petang ini, pada hari ini kita akan lihat kepada self bias, voltage divider dan juga AC. So ini adalah contoh circuits untuk DC biasing self bias, yang mana circuit ini mempunyai VDD, okay, RD, RG dan juga RS. Iaitu di sini adalah kita punya gain, drain and also S, okay. G is gate. And then ada dua lagi capacitor iaitu C1 and also C2. Untuk capacitor, okay, C1 and C2 will becoming open circuits, open in DC biasing. Okay. Capacitor akan menjadi sebagai open circuit apabila berada dalam DC biasing. Sebab DC biasing kita nak lihat kepada dia punya kesan untuk setiap reactance ataupun rintangan tersebut. Jadi oleh sebab kapasitor mempunyai rintangan yang sangat rendah, so kita boleh abaikan ataupun kita boleh openkan dia. Manakala kapasitor juga akan, manakala untuk AC biasing dia akan jadi short in AC biasing. Okay. Jadi bila kita open kita punya kapasitor, kita akan jadi seperti ini. Kita akan jadi, circuit kita akan jadi seperti inilah. Okay. Ini adalah VDD, ini adalah RD, ini adalah RS, ini RG. Okay. Seperti mana yang kita tahu, kita dah lihat pada kelas yang lepas. Okay, ini adalah kita punya IG. Ini adalah kita punya ID. Dan ini adalah kita punya IS. Okay. Ini adalah kita punya VGS. Dan ini adalah kita punya VDS. Okay, manakala bawah untuk VRS dan atas adalah VRD. Okay. Jadi daripada graf ini kita boleh tahu, okay, kita punya tiga rumus utama, okay, tiga rumus utama. Kita punya IG kita adalah menghampiri 0 ampere. Okay, ini yang saya beritahu pada kelas yang lepas lah. Sebab apa? Sebab transistor pada bahagian gate, okay, ataupun elemen pada bahagian gate tu adalah reverse biasing. Okay. Sebab tu kita boleh katakan pada bahagian gate tu adalah 0 ampere. Okay. Kemudian kita lihat kepada kita punya
loops. Okay, ini adalah kita boleh katakan loop 1 dan ini adalah loops 2. Okay, from loop 1, okay, oh sorry, saya buat sini lah. Okay, from loop 1 kita tahu RG adalah kosong, RG adalah kosong sebabnya IG sama dengan kosong. Tapi kita ada VGS tambah dengan RS. That's sebab kerana IS still ada nilai. Okay. Okay, sebelum tu di sini apabila IG sama dengan kosong, okay, kita tahu kat sini adalah IG. Okay. Kalau kita lihat ke sini, ini adalah datang IG, current datang daripada gate, ini adalah datang daripada ID dan ini keluar daripada IS. Okay, okay, kat sini gate, D dan juga S. So kita tahu IG sama dengan kosong. Okay, so kita kalau ikut hukum KVL, IS sama dengan IG tambah ID. Okay, tapi disebabkan IG adalah kosong, okay, so kita akan dapat IS sama dengan ID. Okay, jadi daripada IS sama dengan ID ni kita boleh masukkan ke dalam formula yang loop 1 ni tadi. Okay, kita boleh ambil VGS tambah ID RS sama dengan kosong dan juga VGS sama dengan negatif ID RD. Okay, itu formula yang untuk VGS. Now kita nak lihat pula kepada VDS. Okay, kita lihat pada from loop 2. Okay, nampak macam tak ada loop tapi dia sebenarnya kalau VDD ni sambung kepada ground, dia akan jadi loop lah. Okay, so daripada situ kita boleh tahu negatif VDD tambah IDRD tambah VDS tambah ID RS sama dengan kosong. Okay, dia IS, dia sebenarnya adalah IS RS lah, tapi disebabkan IS tu kita dah tukar kepada ID, so kita tulis ID RS. So kita nak keluarkan VDS, so VDS sama dengan VDD. Okay, saya VDD tolak ID RD tolak ID RS dan last kali VDS sama dengan VDD tolak ID RD tambah RS. Ini adalah formula-formula yang kita akan gunakan untuk analisis. Ini belum analisis lagi. Ini saya nak tukarkan jadi apa formula yang kita boleh gunakan. Okay. Okay. Satu lagi, ini formula yang kita boleh nampak daripada pemerhatian DC biasing daripada sini. Okay. Okay. Now kita nak lihat, nanti kita akan nak lihat macam mana kita nak dapatkan Q point. Ingat lagi macam BJT dia ada Q point. Okay, IDQ dan juga VCEQ. Okay, yang ini pun kita perlu ada IDQ dan juga VGSQ. Okay, so macam mana kita nak dapatkan? Okay, now kita pergi ambil kepada satu contoh. Okay, example 2, page 714. Okay, so ini kita nak lihat macam mana untuk kita dapatkan. Okay, kalau kita lihat dalam page 714 ni, okay, dia beri set VDD 20, okay, RD 3.3K dan seterusnya lah. Okay, tapi kat sini kita nak dapatkan kita punya find
Okay, kita nak dapatkan yang apa dia? Yang pertama, kita nak dapatkan VGSQ. Kemudian yang kedua, kita nak dapatkan IDQ. Yang ketiga, kita nak dapatkan VDS. Yang keempat, kita nak dapatkan VS. Yang kelima, kita nak dapatkan VG. Dan yang keenam, kita nak dapatkan VD. Okay. Now, kat sini kita akan ada, kita nak dapatkan key point. How to point ataupun how to draw a Q point graph. Okay. FET Q point graph. Okay, ini kita boleh gunakan dengan menggunakan cara Shockley's graph ataupun equation. Okay, so bagaimana? So kita akan lihat. Okay, step pertama, kita perlu tahu sebelum kita pergi ke situ, saya nak tunjukkan Shockley graph dulu. Okay. Okay, apa yang ada pada Shockley graph adalah ini dia, saya tunjukkan. Let's say saya ada satu graph. Okay. Okay. Apa yang ada pada Shockley graph ni adalah kita punya ID kita, okay, dan melawan kepada kita punya VGS. Okay. Kalau BJT dia adalah IB melawan VCE. Sorry, okay, IC melawan VCE. Okay. So untuk yang ini kita perlu dapatkan kita punya IDSS dan juga kita punya VP. Ini yang penting, IDSS dan juga VP. Okay. Kemudian poin yang kedua, so ini poin yang pertama. Poin pertama, determine IDSS dan juga VP. Okay. Yang kedua, kita perlu tahu kita punya IDSS bahagi 4 dan juga VP bahagi 2. Okay, IDSS bahagi 4 dan juga VP bahagi 2. Ini kenapa? Untuk kita dapatkan satu lengkuk Shockley graph. Okay. Okay, let's say IDSS bahagi 4. So ini adalah daripada kosong kepada IDSS. So kita ambil sebagai contoh di sinilah. Okay, IDSS bagi 4. So ni contoh kat sini lah, bagi 2. So sini. So ini adalah IDSS bagi 4. Dan VP bagi 2 di sini contohnya. Okay, so saya ambil satu graf. So ini point dia. Okay.
So, untuk lukis graf, Schottky graph, kita perlu dapatkan kita punya graf lengkuk daripada sini. Okey, yang ketiga, connect between between 3 point. 3 point at 1 dan 2. Yang inilah 1 dan 2. Okey. Yang mana? Iaitu yang ini. 1 2 3. So kita connect. So itu adalah kita punya Schottky graph. Okey. Nanti boleh rewind balik macam mana saya lukis Schottky graph. Okey. So ini saya boleh katakan ini sebagai step 1 lah. Okey. Betul lah tadi saya buat tadi. Okey, ini adalah step 1. Okey. Okey, next, macam mana kita nak dapatkan VGS cube? Okey, kita boleh katakan ini adalah kita nak dapatkan kita punya VGS cube dengan cara paling mudah lah dengan menggunakan Schottky graph. Okey, next step kedua. Okay, next. Step yang kedua adalah dengan untuk kita dapatkan garis lurus. Step kedua. Okay, step kedua adalah untuk kita lukis draw Q point line. Okay, draw Q point line. Okay, apa yang kita perlu ada adalah formula dan kita boleh gunakan daripada formula VGS sama dengan negatif ID RS. Sebab apa? Sebab kat sini kita ada VGS dan juga ID. Iaitu di sinilah VGS dan juga ID. VGS sama dengan negatif ID RS datang daripada mana? Datang daripada formula yang kita buat ini tadi. Okey, ini sebenarnya adalah ID RS lah. ID RS. Okey, datang daripada sini. Okey, so kita bawa ke bawah VGS sama dengan ID RS. So nak dapat, okey. So di sini kita boleh tahu kita punya ID kita adalah ID SS kita adalah 8 ampere dan VP adalah 6 volt. Okey. Okey. Okay. So saya boleh cuba lukis balik daripada graf atas ni tadi. Saya lukis balik seperti inilah. Saya try. Okay. Okay. So
saya ambil sebagai sini adalah ini adalah ID, ini adalah VGS. Sini kosong, so kita ini adalah 2, 4, 6, 8 miliampere. Ini adalah 2 volt, negatif 2, negatif 4 dan juga negatif 6. Ini adalah VP kita lah. Okay, macam ini VP. So kita punya VP kita adalah negatif 6, IDS adalah 8. So kita ambil dekat sini 8 dan juga 6. Okay, kemudian kita punya IDSS bagi 4 berapa? So kita boleh try kira. IDSS bahagi 4 sama dengan 2 miliampere dan VP bahagi 2 sama dengan negatif 3 volt. Kat sini lah, so 3 volt dan juga 2 miliampere di sini. So kita boleh lukis kita punya shocking. Oh, sorry. Anggaran sajalah. Okey, ini kita punya. Okey, ini yang saya buat lebih cantik lah berbanding tadi saya buat lakaran. Okey, kemudian step kedua, draw Q point. Okey, so Q point VGS sama dengan IDSS. So to draw Q point VGS sama dengan ID. So daripada IDSS, when ID sama dengan, let's say saya ambil sebagai maksimum lah. Okay, let's say saya ambil ID saya sebagai maksimum iaitu 8 miliampere. Datang ni 8 miliampere datang daripada mana? Datang daripada sinilah, 8 miliampere. So VGS saya adalah VGS sama dengan IDRS, negatif 8 miliampere. RS saya adalah 1 kilo. So saya akan dapat lebih kurang negatif 8 volt. So 8 miliampere, 8 negatif 8 volt. Di sinilah negatif 8 miliampere. So garisan dia adalah di sini. Okay. So sekarang sini kita ada satu titik. Nak buat garis lurus, kita cuba ambil satu lagi titik. Okay, kita ambil satu lagi titik. Let's say ini kita ambil persamaan yang sama, VGS sama dengan IDRS. Kalau satu point kita ambil 8 maksimum. Okay, 8 miliampere. Satu lagi kita boleh ambil apa saja. When ID sama dengan, let's say you nak berapa? 4 ampere boleh. Antara itulah, antara 0 sampai 8 miliampere. Nak ambil 6 boleh, nak ambil beberapa pun boleh. So let's say kita ambil 4 miliampere. So VGS kita akan dapat 8 miliampere 1 kilo ohms. So kita akan dapat, sorry, ini 4. Kita akan dapat negatif 4 volt. So 4 miliampere dan juga negatif 4 volt di sini. So ini adalah kita punya garis lurus sampailah ke sini. Okay, antara point 1 dan juga point 2 kita gariskan sampailah kepada kita punya graf kita. So nampak tak pertemuan antara Schottky diode, daripada Shockley graph dan juga kita punya Q point line. Okay, so ini adalah Q point line, Q line, dan ini adalah Shockley graph. Okay, so nampak pertemuan di sini, iaitu di sinilah kita punya titik pertemuan. Ini adalah kita punya Q point kita.
Okay, key point kita. So key point kita adalah di sini. Dan di sini. Oops, sorry. Nah, so ini roughly dalam 2.5 mA. Dan ini adalah roughly dalam negatif 2.6. Okay, 2.6 volt. So inilah key point kita lah. So from graph, IDQ sama dengan 2.5 mA dan VGS Q sama dengan negatif 2.6 volt. Okay, so itu kita dah menjawab untuk 1 dan juga 2. Okay. Okay, so ini ingat ni cara untuk melukis graf. So kalau misal kata soalan ni keluar dalam final, saya kata ni memang keluar dalam final lah untuk tahun ni. Okay, so you all mesti kena ada kertas graf. Okay, kena pandai lukis kertas dalam kertas graf. Cuba dulu satu soalan lah. Okay, kemudian pergi kepada VDS. Okay, yang ketiga kita nak dapatkan kita punya VDS kita. So ini yang pertama, ini yang kedua. Okay, yang ketiga adalah VDS. Find VDS. So daripada VDS kita boleh gunakan formula yang kita dah calculate tadi, iaitu di sini. Okay, ambil saja formula kita VDS yang ini. Okay. VDS sama dengan VDD tambah ID RD tambah RS. Okay, so sama dengan VDD kita adalah 20 volt tambah ID kita, IDQ 2.5 mA, RD 1 kilo tambah 3.3 kilo. So roughly kita akan dapat lebih kurang dalam 30 okay. Saya silap sini, tolak sebenarnya. Ini sebenarnya adalah tolak lah. Tolak. So 20 tolak 2.5. So kita akan dapat lebih kurang dalam 9.25 volt. Okay, VDS kita. Yang keempat adalah VS. VS kita adalah di sini. So VS kita adalah ISRS lah. Sama dengan ISRS. Ataupun ini kita boleh katakan ID. So IDRS kita adalah, ID kita adalah 2.5 mA. RS kita adalah 3.3K. Kita akan dapat VS kita sama dengan 8.25 volt. Yang kelima adalah VG. So VG, of course lah, since IG, okay, VG kita adalah 0 volt. Since
IG sama dengan 0 ampere. Yang keenam adalah VD. VD sama dengan ID RD. So sama dengan 2.5 mA darabkan dengan 1 kilo. So kita akan dapat 2.5 volt. Okey. Itu saja untuk example ini. So yang penting kamu kena ada kertas graf untuk lukis graf ini dulu. So ingat step 1, step 2. Okey. Okey, assalamualaikum. Berjumpa balik. So untuk yang kedua kita akan lihat kepada DC biasing voltage divider. Okey, saya dah lukis. Kita terus kepada example 3. Okey. So saya dah lukis apabila kapasitor telah di open. Okey, jadi seperti inilah. Okey, kalau seperti yang self bias, kita cuma ada RG sahaja, tapi untuk yang ini kita mempunyai R1 dan juga R2. Okey, jadi di manakah VG-nya? Okey, so VG dia still ada di sinilah. Ini adalah VG. Okey. So apabila kita tahu IG sama dengan kosong, so kita boleh anggapkan line di sini adalah terputus. Okey, di tengah-tengah ini adalah terputus lah, sebab dia tidak ada current. Tapi kita anggap dengan anggapan dia still lagi dalam satu circuit lah. Okey, jadi kita boleh anggapkan kita punya ini adalah seperti satu litar yang baru lah. Okey. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat adalah dengan cara first kali kita nak tentukan apakah formula untuk kita lukis dalam graph Shockley. Untuk kita dapatkan Q point, kita perlu ada equation untuk ID dan juga equation untuk ID dan juga VGS. So kita perlu terbitkan kedua-dua equation ini. So bagaimana? So okey, kita pergi kita tengok one by one dahulu. Okey. Yang pertama, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu lihat kepada kita punya di sinilah. Okey, kita tengok yang pertama sini. When IG sama dengan kosong, okey, apabila IG sama dengan kosong, kita tahu kita punya nilai VG adalah di sini. Okey, jadi kita boleh tahu VG sama dengan, okey, saya lukis macam inilah. Kita ada satu VDD, kemudian kita ada dua resistor R1, R2. Tapi di sini adalah VG kita. So ini adalah VDD. So macam mana kita dapatkan VG? So VG sama dengan R2 bahagi R1 tambah R2 darabkan dengan VDD. Itu adalah nilai VG kita lah. Okey. Okey. Kemudian kita lihat pula dekat di sini. Okey. Kita boleh katakan di sini kita ada satu, walaupun saya kata tadi dia litar terputus, tapi sebenarnya dia still lagi dalam satu litar lah. Okey. Loop 1 dan juga loop 2. Okey. Sebab apa kita nak juga loop 1? Loop 1 ni untuk kita dapatkan VGS. Loop 2 ni untuk kita dapatkan ID kita berapa. Formula equation untuk VGS dan juga ID. Okey, loop 1. Okey. Kita boleh tahu kita punya at loop 1. Okey. Loop 1 adalah inilah VG kita. Negatif VG tambah VGS tambah ID RS sama dengan kosong. Okey.
Manakala untuk loop 2, okey, untuk loop 2 kita boleh katakan, so kat sini adalah kita terus tulis. So VGS kita adalah sama dengan VG tolak ID RS. Okey, ini formula yang pertama. Okey. Okay, now kita lihat balik kepada kita punya okay, saya tulis kat sini terus. Saya bawa ke bawah. Kita terus kirakan kita punya RG kita, VG kita berapa. R2 kita adalah R1 2270 kilo dibahagikan dengan 2.1 mega tambah 270 kilo darabkan dengan 16. So berapa dapat? Kita akan dapat roughly dalam 1.82 volt. Okay. Now kita boleh lihat kepada equation yang ini. Okay, so kita masukkan dalam equation yang yang pertama. So VGS kita sama dengan VG sama dengan 1.82 tolak ID kita yang kita tak tahu lagi. RS kita adalah 1.5K. Okay, itu adalah VGS kita. Okay, so now bila kita nak lukiskan kita punya graf, okay, saya lukis graf kat sini. So sini adalah ID, iaitu kita boleh ambilkan sebagai 2468 miliampere. Negatif 2 ataupun negatif 1 kita boleh lah. Negatif 1, VP kita adalah negatif 4. So negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okay, cara nak lukis graf ni, lihat kepada kita punya ID kita. ID kita let's say 8 miliampere dan VP kita adalah 4 volt. So agak-agak lah you nak lukis graf tu bagaimana. Okay, 0, 1, 2. Okay, ini adalah kita punya VGS. Okay, let's say, so daripada sini kita pun nak lukis Schottky. Okay, ingat step pertama apa? Kita lukis step 1, Schottky graph. Okay, Schottky graph. Kita perlu tahu kita punya IDSS. Kemudian kita perlu tahu IVP. Kemudian IDSS bahagi 4 dan juga VP bahagi 2. So IDSS kita adalah 8 miliampere di sini. Dan VP kita adalah, sorry, ini VP VP kita adalah negatif 4 di sini. IDSS bagi 4, 8 bagi 4 kita akan dapat 2. VP bagi 2 kita dapat 2 di sini. So kita punya graf di sinilah 1, 2, 3. So kita terus lukis graf. Okay.
itu anggaran lah. Okay, now kita nak dapatkan kita punya step yang kedua adalah Q-line kita. Okay, so untuk Q-line kita boleh ambil formula yang ini. Kita boleh ambil Q-line adalah kita punya connection antara VGS dan juga ID. Okay, so when let's say let's say kita ambil sebagai let VGS sama kosong. So kita boleh katakan let VGS sama kosong, kita boleh katakan kosong sama dengan 1.82 tolak ID darab dengan 1.5. Okay, ni kita buat persamaan serentak. Kita anggapkan saja satu let VGS sama kosong, yang kedua let ID sama dengan kosong. So apa akan jadi? Okay, so ID sama dengan, kita bahagi dulu lah, 1.82 bahagi 1.5. Okay, kita akan dapat ID kita 1.213 milliampere. Kalau ID sama dengan kosong, so VGS sama dengan 1.82 tolak kosong 1.5. Okay, so VGS kita sama dengan 1.82 kilovolt. Okay, 1.0 VGS ni 0.1, ini 0.2. So 0.1 VGS kosong, ID 1.21. ID kita 1.21, di sini 1.211. So ni adalah 1. Okay, 1.2, let's say saya ambil kat sini lah, 1.213 milliampere. Poin yang kedua, ID kosong tapi VGS 1.82. 1.82 kat sini lah. Ni poin 2, iaitu VGS sama dengan, poin dia adalah pada keadaan kosong 1.82. Yang ini adalah poin dia adalah pada keadaan 1.213 mili kosong. Ni koordinat Okay, so kat sini lah. So kita try point, ambil pembaris, kita try tarik antara sini ke sini. Okay, so dah sambung, kita sambungkan lagi. Okay, dekat sini lah. Alright, so dah dapat kita punya Q point kita lah kat sini. Yang penting point di sini dan point 1 dan point 2 tu bersambung. So ini adalah kita punya Q point kita, iaitu berapa ni? 1.8 lah, negatif 1.8 volt, let's say lah. Dan di sini adalah 2, di sini 3, 1 petak itu adalah 2.5. Kita boleh katakan sebagai 1 petak 4, 2.4 lah, 2.4 milliampere. Okay, di sini 3. Okay, so pandai-pandailah tengok skala. Yang penting awak gunakan kertas graf untuk skala yang sangat tepat, lebih tepat lah. Okay, so di sini kita boleh tahu, okay, kita punya A kita adalah IDQ sama dengan 2.4 milliampere dan VGSQ sama dengan negatif 1.8 milliampere.
Okey. Kemudian yang B kita boleh katakan sebagai B adalah kita nak dapatkan VD. So VD kita boleh VD yang di luar ni tadi kan. Di luar tadi. So loop 2 lah. So saya tak buat loop 2 tadi kan. So saya buat from loop 2. VDD. Negatif VDD tambah IDRD VDRD tambah VDS tambah IDRS sama dengan kosong. So VDS sama dengan VDD VDD tolak ID, RD tolak ID, RS. Combine VDD tolak ID, RD tambah RS. Saya anggap dah ni kita nak ambil VDS ni yang D D untuk dapatkan VDS. So kita punya VDS kita adalah VDD VDS sama dengan VDD kita adalah dengan 16 tolak ID kita adalah 2.4 mA. Tambahkan 2.4 kilo ohms tambahkan dengan 1.5 kilo ohms. Kita akan dapat roughly dalam 6.64 volt. Kemudian kita nak dapatkan yang B, VD. So VD adalah daripada sini. VD adalah daripada sini. Daripada bawah, daripada point sini sampailah ke bawah. So kita boleh katakan VDD tolak ID RD lah. VDD sama dengan VDD tolak ID RD. Untuk kita dapatkan RD VD sama dengan 16 tolak 2.4 mA. RD kita adalah 2.4 kilo. Kita akan dapat roughly dalam 10.24 volt. Dan lastly VS sama dengan ID RS. So sama dengan 2.4 mA darabkan dengan 1.5 mA sama dengan 3.6 volt. So dia agak tricky pada bahagian untuk kita dapatkan sebab dia ada dua resistor atas dan juga bawah. Yang penting kamu tahu macam mana nak dapatkan lukis graf ni. Ini yang sangat penting. So boleh cuba lihat balik
buat contoh dalam tutorial. Okay, terima kasih.